Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Disclaimer dulu awal-awal. Hari ini saya nak bincang pasal isu McDonald. Bukan tujuan saya nak angkat McDonald lebih-lebih, tetapi isu ini sangat penting untuk kita semua umat Islam faham daripada kita melakukan kezaliman kepada sesama Muslim. Sahabat-sahabat, kita teruskan perbincangan reaction pada hari ini. Semalam sahabat-sahabat, saya membaca satu komen daripada post Facebook Ustaz Dr. Syed Shahrizan. Beliau mengatakan bukan mudah untuk keluarkan fatwa boykot. Sebelum sesuatu fatwa yang bersifat holistik diputuskan, ia memerlukan kajian yang menyeluruh dan adil. Fatwa tidak boleh bias kerana ia bukan turutan emosi. Kenyataan Dr. Syed Shahrizan berkenaan dengan tujuan untuk nak memaklumkan kepada orang yang ramai duk minta cepatlah keluarkan fatwa untuk boykot barang-barang buatan Israel di negara kita dan seumpama dengannya. Dan kenyataan ini datang daripada ramai orang yang bersimpati terhadap keadaan saudara-saudara kita di Palestin. Kita sendiri juga bersimpati dengan hal berkenaan, tetapi nak keluarkan fatwa bukan mudah-mudah. Bahkan apabila fatwa itu dikeluarkan, ada tanggungjawab pula daripada orang yang mengeluarkan fatwa dan orang yang menerima fatwa berkenaan untuk mengambil tindakan. Menariknya sahabat-sahabat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia kadang-kadang didengar dan juga dipatuhi. Kadang-kadang dia buat je. Macam fatwa berkaitan tentang pengharaman rokok. Kerajaan negeri Selangor, fatwa negeri Selangor telah haramkan rokok ni dah lama dah. Rokok sungguh-sungguh ni, rokok Dunhill, rokok Marlboro, tak sebut nama, tapi dia sebut rokok sahaja. Telah haram sejak bertahun-tahun, sejak tahun 1995 lagi telah diharamkan rokok. Tapi sampai hari ini orang masih lagi duk isap rokok. Bahkan rokok elektronik, vape juga telah diharamkan di negeri Selangor pada beberapa tahun sebelum ini. Jadi fatwa bila nak keluar, kena ada dua orang. Satu badan yang bagi fatwa, satu lagi orang yang menerima fatwa. Kita yang terima fatwa ni. Perlu ada penelitian daripada orang yang memberi, demikian juga orang yang menerima perlu ada kepatuhan. Jika tidak patuh, maka fatwa hanya tinggal fatwa sahaja. Isu boykot di Malaysia buat masa ni belum keluar fatwa. Walaupun ramai daripada kalangan orang kita sudah boykot barang-barang buatan daripada Israel ataupun yang memberikan sumbangan dana kepada Israel. Tetapi malangnya sebahagian kita tersilap langkah dengan memboikot satu tempat yang tidak ada kaitan, antaranya adalah McDonald. Sehingga perkara ini telah ditegur oleh Mufti Negeri Pulau Pinang. Dalam kenyataan akhbar, McDonald Malaysia tidak beri sumbang kepada Israel, usah boikot. Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur mengingatkan rakyat di negeri ini supaya tidak memboikot McDonald's Malaysia kerana pihak pengurusan syarikat itu sudah menegaskan mereka tidak memberi sebarang sumbangan kepada Israel. Wan Salim turut menasihatkan orang ramai yang mahu melakukan tindakan memboikot mana-mana syarikat didakwa berkaitan dengan Israel mestilah berdasarkan bukti jelas dan meyakinkan, bukan sekadar sangkaan atau andaian semata-mata. Perlu dijelaskan bahawa McDonald's Malaysia tidak termasuk antara syarikat yang perlu diboikot kerana pihak pengurusannya sudah memberi penjelasan. Selain itu, syarikat berkenaan juga mengeluarkan zakat menerusi pejabat urus zakat di beberapa negeri. Dalam membela pihak yang teraniaya, jangan pula sampai menganiaya pihak yang lain. Jadi sebagai umat Islam, kita hendaklah menegakkan keadilan walaupun terhadap orang bukan Islam. Ini kerana nilai keadilan yang diperintahkan agama Islam supaya ditegakkan adalah bersifat sejagat, bukan kepada masyarakat Islam sahaja, katanya ketika dihubungi malam ini. Pihak mufti telah bersuara terhadap hal ni. Walaupun kita tahu beberapa hari sebelum ini, mufti yang sama, Mufti Negeri Pulau Pinang, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dengan buat boykot itu menunjukkan juga tanda kita simpati kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin. Dan mufti sokong untuk boykot barang-barang daripada Israel. Tetapi bukanlah memboykot secara membuta tuli dan penuh dengan kebodohan. Sehingga kan orang yang tidak sepatutnya diboykot, keadaan syarikat yang tak sepatutnya diboykot pun hang boykot. Kita ni nak boykot orang ke kita nak penanya orang? Jaga-jaga dengan ramai daripada kalangan orang buat bisnes juga dalam isu ni. Dia pun ada syarikat yang macam McDonald's juga. Dia pun nak lakukan makanan McDonald's dia juga. Lalu dia pun meruntuhkan nama-nama yang lain, nama-nama besar yang lain, dan dia ambil peluang orang boykot ini untuk nak boykot McDonald's juga. Dan ia bukan hanya berlaku di negara kita, tetapi di negara-negara luar juga seperti negara Mesir, Jordan dan seumpama dengannya, ada isu yang sama. Isu boykot McDonald's.
McDonald's. Padahal McDonald's tak berikan apa-apa sumbangan kepada Israel. Bukan setakat itu, dia bayar zakat lagi. Dia bagi pula sumbangan kepada Palestin. Kita tengok. Dalam kenyataan akhbar bertarikh 17 Oktober, McDonald's Malaysia sumbang 1 juta kepada dana kemanusiaan Palestin. Petaling Jaya, demi menyahut keputusan kerajaan, McDonald's Malaysia menyumbang 1 juta kepada dana kemanusiaan Palestin sebagai tanda sokongan terhadap mereka yang terjejas akibat konflik di Gaza. Menurut Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd, dalam sebuah kenyataan, tindakan tersebut selaras dengan hasrat murni kerajaan seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika perbentangan Belanjawan 2024 di Dewan Rakyat minggu lepas. Lantaran itu, McDonald's Malaysia berganding bahu bersama kerajaan dalam menyokong pendanaan ini dengan harapan supaya membantu rakyat Palestin yang sedang menghadapi masa yang sukar, jelasnya. Katanya, sumbang McDonald's tersebut secara langsung diharapkan dapat menyokong misi bantuan kemanusiaan di Gaza, lantas memenuhi keperluan kritikal bagi mereka yang terjejas akibat konflik tersebut. Jadi, ini membuktikan bukan setakat dia tak membantu Israel, dia bantu rakyat-rakyat di Gaza, di Palestin. Kita pergi makan dekat McDonald, kita beli barang dekat McDonald, kita ajak anak keluarga kita pergi makan McDonald. Ia memudahkan mereka untuk memberikan sokongan kepada rakyat di Palestin. Tidakkah ia satu perkara yang bagus? Nak kita tutup apa lagi? Bukan setakat bagi 1 juta kepada Palestin baru-baru ini, bahkan sebelum isu ini memanas sampai sekarang ini, tetapi McDonald's telah membantu ramai orang. Saya sendiri bukan penggemar makan makanan McDonald's disebabkan ia fast food, ia tak sesuai untuk kesihatan kita. Tetapi ia adalah makanan-makanan yang halal, dapat cop halal, dibayar zakat dan R&D-nya di tempat-tempat yang cukup bagus. Apatah lagi, saya membaca beberapa kenyataan di Facebook yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Yang bila saya baca kenyataan tu, saya rasa bangga bila saya makan dekat McD. Muhammad Khalid, seorang penulis, dia kata job coaching. Untuk seorang OKU dapat bekerja di McD, KFC atau mana-mana restoran fast food, ia satu perjalanan yang panjang. Pengorbanan ibu bapa, guru dan sukarelawan. Job coach. Kadang-kadang kalau mengambil masa bertahun-tahun. Ada ibu bapa yang menitiskan air mata apabila melihat anak OKU mampu mengelap meja, membersihkan tandas dan membuang sampah. Memanglah banyak kerja lain, tetapi majikan mana yang sanggup menggajikan anak OKU yang berkecacatan ADHD, Down syndrome mahupun autism. Saya tak menyokong apa-apa pun boykot kerana lebih banyak keburukan kepada masyarakat. Sebagai contoh, seorang anak OKU yang sudah terjejas tidak boleh bekerja di landa kemurungan. Ibu bapa juga yang berendam air mata. Jika kalian hendak boykot, terpulanglah. Kami terus berjuang untuk anak-anak syurga kami. Itu kata Muhammad Khalid. Ini pula post daripada Nur Izham Muhammad Fazil, baru lagi 22 Oktober. Satu post yang cukup bagus yang saya nak tolong bacakan untuk anda. Anak sulung saya pemegang kad OKU, ADHD dan masalah pembelajaran. Dia hanya bersekolah sehingga tingkatan 4. Selepas itu kami hantar ke Giat Mara. Alhamdulillah berjaya dapat SKM 2 pembelajaran komputer. Tetapi jika ditanya sekarang apa yang dia ingat lagi tentang komputer, dia tak tahu. Kemudian kami hantar ke sekolah tahfiz vocational, belajar baiki pendingin hawa. Malangnya dia tak dapat terus di situ kerana ada masalah, tak cukup syarat akademik. Pada umur 18 tahun, itu kali pertama dia tinggal di asrama. Barang hilang, kena buli dan bergaduh. Dia sebenarnya berusaha nak uruskan diri. Dia lambat belajar dan mudah bosan, tak fokus. ADHD kan? Ikat tali kasut sendiri pun pada umur 14 tahun. Kami keluarkan dari situ. Dia cari kerja, kedai makan, gaji hari. Kadang-kadang dia seronok, ada masa tak. Susah nak berinteraksi dengan orang yang dia tak biasa. Dia cuba juga. Pernah juga kerja di stesen minyak Petronas. Ini dia suka. Tapi tak lama sebab kami pindah ke Kedah. Seawal bulan kedua kami di sini, dia dah nak cari kerja. Apa lagi kerja yang dia boleh dapat dengan tiada sebarang kelulusan. Dia pernah ke kedai runcit yang iklankan jawatan pekerja AM. Dipanggil untuk ditemuduga. Lebih sejam menunggu di depan pintu pengurus. Kemudian masuk beberapa minit hanya untuk diberitahu akan dipanggil jika mereka berminat. Jadi bayangkan perasaan kami apabila mendapat tahu tentang program Akademi McDonald ini. Program SLDN, Skim Latihan Dual Nasional. Kerjasama McDonald dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Beri peluang kepada anak saya yang tak bersekolah tinggi, yang OKU ini untuk berdikari. Untuk membolehkan dia mencari duit sendiri dan belajar uruskan diri dengan tinggal di asrama yang McDonald sediakan secara percuma. Biar dia pakai basuh baju, bangun subuh tanpa mama kejutkan, tahu nak solat tanpa disuruh dan pergi kedai beli makanan semasa tidak bekerja. Mereka akan dapat makanan percuma di McDonald sewaktu bekerja. Biar dia belajar semuanya untuk jadi orang. Mulanya saya risau kalau dia kerja siang pada hari Jumaat. Boleh ke anak saya keluar untuk solat Jumaat? Alhamdulillah mereka memang diberi ruang untuk ke masjid setiap Jumaat. Ada surau untuk kerjakan solat fardu walau muat untuk seorang saja. Alhamdulillah
Alhamdulillah hampir setahun dia di McDonald. Nampak serasi. Sekarang 23 tahun umurnya. Kami selalu berpesan agar bekerja dengan baik. Moga lulus cemerlang SLDN ni. Kerjalah terus di situ. Biar sampai jadi penyelia. Jadi pengurus. Biar kekal di situ walau dah berkahwin pun nanti. Tak perlu nak cari kerja lain lagi. Allowance SLDN saya tengok payslip dia kadang 1,100. Kadang 1,300. Tapi mereka ada OT. Ada bonus. Ada KWSP. Ada SOKSO. Kadang boleh cecah 1,500. Alhamdulillah pada kami dan dia sendiri banyak sangat dah tu. Saya tak ada nak beri fakta McDonald bayar zakat, sumbangan mereka pada orang susah, peluang kepada golongan OKU atau yuran franchise mereka. Saya hanya nampak McDonald dari mata saya melalui anak OKU saya. Ini tak bermakna saya menyokong Israel. Nauzubillah. Doa saya setiap masa sama seperti orang Islam yang lain. Moga Allah hantarkan tenteranya segera untuk menghancurkan mereka. Moga diberi kekuatan, kesabaran dan kemenangan buat Islam. Itu kenyataan seorang ibu yang melihat anaknya OKU yang dapat menyertai Akademi McDonald yang semuanya ditaja oleh McDonald kemudian dapat gaji dibayar oleh McDonald. Ia sangat-sangat bagus inisiatif yang jarang-jarang kita temui dalam syarikat-syarikat yang lain dan ia wujud di dalam McDonald. Oleh sebab itu, ia adalah aset yang cukup besar bagi pembangunan negara kita yang jangan kita sia-siakan. Ramai lagi orang kata, oh ini memanglah dia bagi macam-macam tetapi dia ni adalah syarikat yang bagi sumbangan kepada Israel. Tetapi betulkah kenyataan seperti itu? Syarikat franchise boleh bagi sumbangan kepada Israel. McDonald dah jelaskan benda ni sebenarnya beberapa tahun lepas sehingga ada satu infografik seperti ini yang menjelaskan penjelasan McDonald's Malaysia. McDonald's Malaysia ingin menjelaskan perkara yang sering menjadi tanda tanya orang ramai tentang isu hubungan kami dengan penindasan di Palestin. Ianya adalah fitnah dan tidak benar sama sekali. Siapakah pemilik McDonald's Malaysia? McDonald's Malaysia dalam kurungan Gerbang Alaf Restoran Sdn Bhd adalah sebuah syarikat operasi tempatan dan perniagaan yang dimiliki 100% oleh orang Islam sejak ia diambil alih Lionhorn Pte Ltd, sebuah anak syarikat kumpulan Reza dari Arab Saudi pada tahun 2017. 100% milik orang Islam. Takkan ini pun tidak lagi menjadi hujah untuk kita buat hashtag BMF, Buy Muslim First. Yang kedua, adakah McDonald's Malaysia membuat pembayaran royalty kepada McDonald's Corporation? Dalam dunia perniagaan franchise, pembayaran royalty adalah semata-mata bertujuan untuk mendapatkan hak menggunakan jenama dan sistem perniagaan McDonald's. Ini membolehkan pelanggan mendapatkan pengalaman yang sama apabila mereka berada di mana-mana restoran McDonald's Malaysia atau negara lain. Ini penting untuk kita faham jenis bisnes di negara-negara yang lain. Kita dulu ustaz-ustaz pun mengaji berkaitan tentang beberapa bentuk bisnes. Kita perlu memahami sistem itu sebelum kita nak berikan hukum bisnes itu dibenarkan untuk dijalankan ataupun tak. Bisnes franchise ni lebih mudah nak faham, dia macam cawangan-cawangan. Tetapi cawangan-cawangan ni dimiliki oleh orang-orang yang berbeza. Tetapi disebabkan kita guna nama dia, kita guna produk dia, maka kita kena bagi royalty kepada dia. Dalam isu ni, McDonald's Malaysia yang 100% milik umat Islam membayar royalty tahunan kepada McDonald's Corporation yang beroperasi di Amerika Syarikat. Dan perkara itu tak ada masalah. Kita rujuk kepada perkara yang ketiga. Adakah pembayaran royalty kepada McDonald's Corporation digunakan untuk menindas rakyat Palestin? Yang ni ramai orang buat fitnah. Orang kata ni syarikat McDonald's Malaysia bayar 5% kepada McDonald's Corporation dan 5% itu digunakan untuk membeli peluru untuk bunuh rakyat Palestin. Itu satu fitnah. Apa kenyataan daripada McDonald's? McDonald's kata tidak. McDonald's Corporation tidak boleh membiayai atau terlibat di dalam sebarang bentuk keganasan dan penindasan di mana-mana negara sekalipun. Sebagai sebuah syarikat milik awam yang tersenarai di bursa saham, wang perbelanjaan McDonald's Corporation adalah tertakluk kepada undang-undang, kod etika perniagaan, sistem tadbir urus dan pengauditan yang sangat ketat dan terus. Kita kena faham bentuk sistem dia dah masuk dalam bursa saham. Maksudnya pemilik utama dia adalah pemegang-pemegang saham dan pemegang-pemegang saham itu orang ramai. Dia dah jadi orang awam dah. Dia tak bukan seorang. Dia bukan nama McDonald's ataupun Sir McDonald's ke. Dia tidak memiliki McDonald's. McDonald's ni bukan nama orang. Dia adalah satu nama jenama yang kemudian dia disyarikatkan dan syarikat itu pula ada bursa saham yang kita, maksud awak dan saya, boleh menjadi pemegang saham untuk saham McDonald's. Jadi macam mana pemilik saham yang beramai-ramai ni bila dibayar saham kepada mereka daripada hasil 5% tak sah, macam mana nak dibedak-bedakkan, nak diagih-agihkan kepada pemegang-pemegang saham, kepada pengurusan pekerjaan dan seumpamanya, 5% itu dianggap sebagai membantu Israel. Tak kena langsung. Lainlah kalau ada orang yang dapat bahagian daripada 5% tu, pemegang saham tu dia dapat 9% daripada 5%,
tadi. Dia pun dengan 9% yang dia ada tu dapat sepenuhnya daripada keuntungan pada saham berkenaan, dia pun pergi guna untuk bantu Israel. Maka dia itulah yang salah. Habis tu kita yang pemegang saham juga, yang kita dapat 9% daripada 5% tak sat, kita pergi guna untuk bantu Palestin. Adakah itu menunjukkan bahawa McDonald's telah membantu Palestin? Tidak begitu. Itu bukan cara faham untuk sistem perniagaan franchise. Terakhir, dia kata, bolehkah McDonald's Malaysia menjelaskan pendirian mengenai konflik Israel-Palestin? McDonald's Malaysia tidak terlibat dalam konflik politik atau agama di mana-mana negara. Walau bagaimanapun, McDonald's Malaysia amat prihatin dan peka dengan krisis kemanusiaan yang akan berlaku setiap kali tercetusnya konflik Palestin-Israel. Kami telah dan akan terus menyokong usaha kerajaan Malaysia dalam misi bantuan kemanusiaan di kawasan-kawasan yang terkesan. Oleh sebab itu, kita nampak 1 juta baru-baru ni McDonald bagi kepada Palestin, bagi kepada Gaza, bantuan yang diuruskan oleh kerajaan Malaysia. Bahkan saya mendapat berita juga mereka daripada kalangan pekerja-pekerja McDonald's juga mengumpul dana kewangan untuk membantu Palestin. Ia adalah satu usaha yang cukup bagus yang banyak syarikat-syarikat yang lain pun belum melakukannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, saya nak baca apa yang Khairi Ashraf ni sebut. Dia kata, hukum hakam agama sekarang bergantung kepada ijma' influencer dan jumhur netizen. Kalau ulama' kata tak boleh tapi netizen kata boleh, maka ianya boleh. Kalau ulama' kata boleh tapi netizen kata tak boleh, maka ianya tak boleh. Sesuatu itu tertegah, melainkan datang qaul masyhur netizen yang menyatakan sebaliknya. Buang jauh-jauh am khas, mutlak muqayyad, mantuk mafhum. Nak faham dalil, pakai al-sentiment sahaja. Itu usul dan qawaid fiqh sekarang. Khairi Ashraf. Jadi saya nak tutup dengan satu kenyataan daripada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili atau Ruhaili hafizahullah berkaitan tentang isu muqata'ah McDonald ni, iaitu isu boykot McDonald. Apa yang disebutkan oleh seorang pengarang kepada syarah kepada akidah usul salasah. PhD dia yang cukup menarik. PhD beliau adalah berkaitan tentang usul fiqh, hubungan di antara usul fiqh dan qawaid al-fiqhiyah. Ini PhD beliau, dan beliau ialah imam khatib di Masjid Quba, Arab Saudi. Apa yang dia sebut? Ini tokoh salafi daripada TikTok Rawai' Salaf. أولا هذا جهل بالواقع الجاري فإن مثل هذه المطاعم في كل بلد الذي يديرها أناس من أهل البلد ويملكها أناس من أهل البلد، ولكنهم يأخذون حقوق الاسم ويأخذون الوصفات فقط. فمثلا ماكدونالدز في السعودية هي سعودية خالصة، هي سعودية خالصة، شركة سعودية لا علاقة لها بالشركة التي مثلا في أمريكا، وكذلك في الكويت، كذلك في مصر، وكذلك في كذا. فالتعميم هذا فيه ظلم للمسلمين. يعني هذه الشركات يعمل فيها مسلمون كثر، وهي أيضا تابعة للبلاد، وبعضها يتبرع كما يتبرع المسلمون في البلاد للمسلمين. فهذه القول بمقاطعتها وكذا لأن هناك من يحمل هذا الاسم يتبرع لليهود، هذا لا يجوز، هذا ظلم واعتداء على هؤلاء المسلمين. فهذا لا يجوز. Okey, dia tak bagi terjemahan, jadi saya turun terjemahkan satu persatu. Pertama sekali, ini adalah tanda kebodohan di dalam memahami urusan perniagaan. Kerana restoran-restoran seperti ini di semua negara yang mengoperasikannya adalah rakyat daripada negara berkenaan, dan ia juga dimiliki oleh rakyat di negeri berkenaan. Tetapi owner tu hanya mengambil hak penjenamaan dan mengambil bentuk-bentuk sifat-sifat sahaja. Seperti McDonald yang ada di Saudi, ia adalah milik Saudi sepenuhnya. Dia adalah syarikat milik Saudi dan tidak ada hubungannya dengan syarikat yang seumpamanya di Amerika. Demikian juga di Kuwait, demikian itu juga di Mesir, demikian juga di mana-mana tempat. Dan memberikan persepsi terhadap hal ini adalah satu kezaliman kepada orang Islam, dengan maksud syarikat-syarikat ini telah dioperasikan oleh ramai daripada kalangan orang Islam, dan ia juga dimiliki oleh negara, dan sebahagian hasilnya telah didermakan seperti mana diderma oleh orang Islam di negara-negara orang Islam. Dan pendapat yang menyuruh untuk memboikot dengan maksud sesiapa yang membawa nama ini dia telah memberikan sumbangan kepada Yahudi, ini tak boleh. Ini satu kezaliman dan penentangan terhadap umat Islam, dan ini perkara yang cukup tidak patut. Itulah yang disebutkan oleh ulama besar Salafi di Arab Saudi, Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, apa-apa hal pun, nak boykot tak boykot McDonald itu kerja hang. Tetapi yang penting kita kena pastikan bahawa kita jangan zalim, jangan bawa cerita fitnah. Nak boykot Apple ke, nak boykot Intel ke, nak boykot rokok ke, yang semua ini nampak begitu jelas menyokong kepada Israel, silakan, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk isu McDonald's dan seumpama dengannya, perlu berhati-hati. Dulu ada isu KFC dan sudah rasa
rasanya sekarang ni dah makin kurang isu-isu KFC ni, dan dulu KFC pun kena benda yang sama juga, dan hari ni McDonald's kena benda yang sama seperti mana KFC yang kena bertahun-tahun sebelum ini. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, kita ni dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Jangan kita terbelit dengan kebodohan demi kebodohan. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Dapatkan buku Sahih Al-Bukhari limited edition, ada beberapa set lagi. Dapatkan dekat link di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.